bila dia telah hidup, macam kita kata tadi, bila dia telah hidup, dia perlu kita ulang balik. Bila dia telah hidup, dia perlu kehendak. Dia kehendak untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk pergi kerja, untuk apa sajalah. Nak berak, nak kencing, nak tidur, apa saja. Okay. So kehendak ni sangat important. Kehendak ni adalah punca segala-galanya. Dan kehendak yang melebihan juga adalah punca penderitaan. Okay. So hari ni bila dia bercakap pasal soal kehendak, kita boleh rujuk pada surah Yunus, iaitu surah 10 ayat 99 dan 100. Ini soal kehendak dari sudut Islam itu sendiri, dan dari sudut agama dan dari sudut Islam di sini ada, ataupun dari surah 6 ayat 107, surah dia yang berkehendak. Okay, surah Ibrahim ayat 4, surah An-Nahl ayat 93. Tak nak sebut Okey, baik, kita proses sikit lah. Bila seorang tu hidup, maka seorang itu berkehendak. Bila dia berkehendak, dia sudah akal dia sudah waras, atau budak-budak kecil lah, belum akhir balik lagi tapi telah ada kehendak. Nak itu, nak ni, tak mau tu, tak mau ni, nak ikut, tak mau ikut, nak pi, tak mau pi. Sebab takluk kehendak ini ke atas apa yang dikenal, diperkenalkan atau dikenalkan, atau apa yang telah dikenal. Macam aku ni, kalau budak kecil tak kenal, dia tak mai. Tapi bila mak pak dia perkenalkan, yang tu bapa Aminah Hazali, yang cik duk tengok selalu tu, dia sayang kat cik, dia sayang kat ni, apa, dia rindu anak dia, so dia nak beli coklat kat cik, cik ambil lah. Jadi mak dia perkenalkan dia, introduce dia tentang seorang tu. Lepas okey, bila dia introduce lepas kat seorang tu, maka yang diperkenalkan tu kepada yang nak kenal akan jadi selesa, dan dia tidak ada lagi campur aduk tentang apa yang dia tak tahu. Bukan campur aduk tentang apa yang telah dia tahu. Apa yang kamu tahu tak menjadi campur aduk, sebab kamu tahu. Contoh dia mi goreng yang tadi kita sembang tadi, panjang lebar. Dah aku pusing bagi jadi nak rekod pasal mi goreng. Mi goreng perlu apa? Mi goreng perlu apa? Mi goreng perlu bawang putih, halia, sos cili bo, tomato, sos cabai, ataupun garam kena masuk, tokuah, sawi, cok udang, daun sup, daun bawang, last sekali telur. Okey, tu mi goreng. Kalau nak buat cara yang simple lagu ni lah. So, kita ada bawang putih, halia, sos, cili bo, tomato, kicap, garam, tokuah. Orang nak buat Pak Haji pun dia buat Pak Haji lah. Sawi, cok udang, tauge, daun sup, daun bawang dan telur. Itu nak buat mi goreng. Kehendak dia nak buat mi goreng. Dia ada kehendak nak makan mi goreng. Dalam kehendak order mi goreng tu pula ada setengah order, saya nak mi goreng tapi tak mau ayam. Saya tak boleh makan ayam. Saya tak mau ayam dan saya tak mau sayur. Kono pula mi goreng, saya nak, kalau boleh nak
kicap korang sebab saya tak mau nampak hitam. Saya tak suka mi goreng hitam. Okey, yang ni pula saya tak mau bla 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 bla, kehendak tu berbagai-bagai. Sebab aku biasa berniaga, aku tahu. Lepas tu kalau nak masak mi goreng ni, keperluan dia apa dia? Dapur. Tak kira lah dapur pakai piring panas tu ke atau dapur pakai api tu, tak kisahlah. Janji untuk memanaskan, kita perlu belanga. Sebegitulah juga nak masak nasi goreng. Tapi nasi goreng ini tak boleh dicampur dengan mi. Nanti jadi cacah meraba. Boleh lah kau nak buat, tapi memang batal lah dari sudut yang ramai. So, nasi. Kalau asal sebelum nak, orang main tanya pula, kalau orang tak kenal, dia tanya, mi ni buat daripada apa tuan? Serbuk kayu ke? Tak, dia ada pecahan dia, tepung, macam mana uli dia, macam mana mesin dia, semua dia hurai mi saja. Wujud mi tu bersalahan lah dengan wujud bawang putih, halia, sos, apa semua ni bersalahan lah, sangat bersalahan yang dikatakan mi tadi. Begitulah juga dengan nasi. Sangat bersalahan lah wujud dia dengan wujud mi. Tetapi nasi perlukan belanga, nasi goreng perlukan api, nasi goreng perlukan bawang putih, ni apa semua ni, semua dia perlu. Okey? Ini barang ingredient ni, kebanyakan dalam ni dia perlu. Tokuang tak masuk lah kot nasi goreng. Tapi kalau orang nak buh jugalah. Selainnya sawi pun ada orang tak buh, ada yang orang buh. Kalau kata nasi goreng kampung, dia tambah lah apa tu, kangkung ke sikit, ikan bilis sikit. So sekarang ni kita berpandu pada kehendak. Kalau orang nak mengaji, yang pertama sekali dia perlu adalah kewarasan. Kewarasan ni sangat penting bagi dia menyedari apa yang dia nak kenal dan apa yang dia bakal diperkenalkan setelah guru tu tahu dia tu waras. Persoalan dia harus waras. Cara dia menjawab harus tertib, beradab dan waras. Baru guru tu boleh tahu proses dia nak ke mana. Ilmu apa. Pasal cabang ilmu itu luas. Tapi ilmu apa? Baru guru tu senang. Okey, dia waras. Apa yang dia nak, apa yang dia berkehendak. Mai rumah aku ni nak berkehendak apa? Cik mai sini nak cerai apa? Saya ni dah umur 38 dah. Mai 2 tahun nak masuk 40 dah. Orang kata life begin at 40. Life start at 40. So saya tak mau start dengan dalam keadaan Alamak, panggilan anak-anak dah sampai. Saya bagi makan dulu. Mah Allah sayang. Mah turun lah. Mah gandum. Cerita pasal makanan lah. Ni hampa pun makan gandum. Bumi goreng jadi pelik. Makan. Makan sayang. Makan sayang. Aduh. Minta maaf anak-anak minta makan. Anak duk ada macam ni. Kawan dengan burung. Okey, baik. So, tak mana tadi? Burung pati makan gandum. Kalau kubuh rubber, pensel, pen, dia tak makan. Dia buat tak tahu. So, bila guru tu tengok dia, kehendak apa yang hang nak, so, baru diperkenalkan. Supaya hang selesa. Hang selesa dengan apa yang hang nak. Kalau orang mengaji ilmu fiqh semata-mata, diperkenalkan sekian lama dengan ilmu fiqh semata-mata, maka dia akan selesa dengan soal jawab fiqh, dengan hukum hakam, cerita Nabi,
sejarah dan hadis-hadis yang mana akan membawa dia selesa dengan apa yang dia nak. So, bila satu orang tu nak mi goreng, hang bawa segala-galanya yang wajib, tidak boleh tidak, harus lengkap, tertib cara masak dia. Bawa mai kat dia baru dia rasa selesa. Ni kata tak hang goreng bawang sampai hangit, halia sampai hangit, hantuk apa semua dah jadi dah, api yang sangat kuat, tertib dia tak ada. Mi hantuk tak ada seminit hang angkat dah. Jadi telur hang pecah tak ada, dia masak betul dah. Hang angkat tu nanti dia tanya ni mi apa ni, jenis apa ni? Ni mi apa ni? Aku duk makan tak makan macam ni pun, ni mi apa? Siapa goreng ni? Siapa ya? Mula dia nak cari orang yang goreng tu kenal tak mi goreng atau tahu tak apa yang dia perbuatkan. Sebegitulah juga dengan istilah apa yang kita nak mengaji. So bila mai jumpa guru tu, soalan awak meletak kepahaman awak. So bila awak mencerita keberadaan diri awak memperkenal, saya mengaji ini, mengaji itu, mengaji ini, mengaji ini, saya pergi biasa mengaji di Madinah, saya biasa mengaji di Universiti Azhar, dan saya biasa pergi Syria, apa semua yang mailah cerita kat guru. Guru akan memerhati kaedah-kaedah pengajian itu di dalam saluran mana, di dalam kehendak apa, di dalam memperkenalkan kaedah ilmu apa, usul fiqh tasawuf ke atau ma'rifatullah. Di situ guru akan nampak. So awak kata awak mengaji di 7-8 tahun di luar negeri pun does not matter for guru makrifah, sebab dia tengok now and here. It's not about the past and future. Bukan benda yang telah lepas dan akan datang. Dia tengok sekarang ni apa masalah hang. Masalah hang ada degree, hang ada PhD, hang ada diploma, hang ada every paper that can show your status, how good you are in the matters of knowledge. But pengetahuan sangat berbeza dengan pengenalan. So dia tahu hang ni boleh bercakap buat ilmu yang macam mana tak boleh dibentangkan kepada Allah. Hang akan menceritakan tentang ilmu hanyalah kepada yang ramai. Script you file up here and you deliver in front there. Tetapi di depan Allah, adakah nak bawa ilmu dan menceritakan makan elok menceritakan tentang dah pasal dia suka bergaduh, menceritakan tentang satu pada yang ramai pada yang satu. Sana makan elok, aku heran sungguh, gaduh apa? Semua nak makan, semua ada kendak makan ni. Papa duk sembang pasal kendak, jangan duk gaduh sangat. Okey. Alright. So sekarang ni kehendak itu tadi, you got what I mean? Kehendak itu tadi, bila awak diperkenalkan tentang ilmu apa dan keadaan ilmu itu mencerita tentang apa, dan keberadaan suasana ilmu itu adakah untuk now and here, right now, right here, on this very moment of being be, ataupun cerita-cerita buku, cerita-cerita ilmu tadi menceritakan tentang sejarah-sejarah yang dibawa oleh popular legends, what happened to them on that very generation, on that very situation. Okay? So ilmu tu kah atau ilmu aku ni macam mana, semayang pun tak khusyuk, Tuhan pun aku tak kenal, diri aku pun aku tak tahu siapa. So makna ilmu tu bukan diperkenalkan, bukan yang awak bawa balik daripada tanah Arab, universiti Arab. But we don't condemn them for this long time that yang lepas duk cakap 10 tahun dah, dari 2010 duk cakap sampai hari ni 2020. Tak ada sekali pun dulu hentam ustaz-ustaz fiqh. Sebab I'm continue performing apa yang telah diajar, apa yang telah diperkenalkan kepada satu cabang ilmu
yang para wali-wali Allah dulu bawa, iaitu seperti pahlawan-pahlawan Melayu kita, iaitu ilmu mengenal diri, mengenal Allah. It is benda tu, kalau awak fikir balik, kalau awak ada anak, awak tak memperkenalkan diri awak sebagai ibu, bila anak tu besar, dia tak ada connection. Macam Sunny dengan aku, I don't have a process of being father, and Sunny never have a process of growing up with me. So I understand his feeling. Dia tak akan rasa aku ni pak dia. He will never feel like I'm his father. So the situation and time and realizations, what happened out of the situation, out of the time, itu akan menjarakkan suasana dan membuat I'm nothing for him. Yeah, he's always my son, but this situation, time, distance, and realization what is really happened. So sekarang begitulah juga dengan kaedah Allah ataupun kaedah ibu kepada anak. Setakat dia tahu dia ada anak, tapi dia tak pernah jumpa anak dia. Setakat anak tu tahu, tidak boleh tidak, aku harus ada ilmu, ada ibu. Wajib bagi aku ada ibu. Kalau tidak, aku main kat mana? Dan seharusnya ibuku ada bapa. So, ibuku ada suami dia, baru suami, isteri, anak, baru anak tu patah balik ibu, ayah. So hari ni, kalau kata dia beranak anak tu, dia bagi kat orang, anak tu duduk sampai umur dia 30 tahun dengan satu keluarga yang lain, dia tak akan rasa ni mak dia. Dia boleh jumpa this is biology mothers. Dia tak boleh lari. Okay, Sunny come out of my sperm, that is the facts. Tetapi kalau aku process of growing, I'm not there, I'm not being there. So Sunny have right to deny me as the father. Anak aku ada right untuk deny me as father. It's okay. What to do? Kalau kami nak correct balik, kami patah balik, okay, please forgive me. Please forgive me. This is a situation. Okay. Blah 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 blah. Depends. If you want to live with the past, so bye-bye. If you want to live right now, right here, so we look at our withins, our inside. Apa kehendak? Aku nak hidup kembali dengan bapa aku. I want to be with my father. So forget all this, the past, this situation, this out of my hand, out of this. Hard to explain. So we can be together, be sweet, be nice. I'm getting old, you're growing up. So Sabtu kehendak. So begitulah juga bila kita di sekolah, cikgu ajak tentang fiqh semata-mata, balik ustaz dari negeri Arab pun cerita pasal fiqh, mufti-mufti pun duk buka bab fiqh. So benda yang sama, this is cerita benda yang kebanyakan sama. Lepas tu masuk bab tasawuf pun bercerita tentang kenapa harus mencuci diri. Okey, bila usul fiqh tasawuf fardu ain. So hari ni kita mau ma'rifatullah. All we have to do, wipe this all. Bila kita buat nak cerita bab ma'rifatullah, kita cerita pasal diri kita. Bila kita cari diri kita siapa, maka automatically kita akan kenal siapa ibu dan ayah.
mereka ini adalah manusia. Manusia melakukan berbagai kesilapan dan ini, maka kita boleh tahu selanjutnya di bahagian itu, dan kita akan jadi pemaaf dan pengasih penyayang. Sebab aku dah cucuk insulin, perut aku duk main goyang lah. So aku, selepas 30 minit aku kena kedarah. Kedarah, darah aku kena makan. So sekarang kita cerita sehari kita buat sambungan kot. Sebab maksud dia, bila kita cakap satu cabang ilmu lain, kita buang hak tadi semua. Hak ustaz-ustaz berbalik dari negara Arab tu boleh. Awak tak boleh pula. Satu pada yang ramai, ramai pada satu, satu pada yang satu. Ni kita cerita satu. Okey. Nampak bayang pen tu? Nampak tak? Okey, bayang pen tu. Nampak tau? Aku nampak buat teknik ke tak tahu. Nampak tak? Nampak kot. Okey lah. Okey, bayang pen ni tak akan bergerak kalau pen tak bergerak. Okey? Dan pen tak akan bergerak kalau tangan aku tak menggerakkan. Okey. Here we go. Tangan menggerakkan pen, pen menggerakkan bayang. Am punya bayang ni tak bergerak kalau tanpa am punya bayang bergerak. Bila am punya bayang ni bergerak, dikeranakan oleh satu kerana pula, iaitu ada yang menggerakkan. Okey? Ini pun masih lagi yang dikerana oleh satu kerana. Kerana dia ini. Ini berkerana dengan yang menggerakkan. Okey, ini hayat, hayun, kaunuhu hayan. Basar, basirun, kaunuhu basiran. Sama, sami'un, kaunuhu sami'an. Okey? Mutakaliman, kalam mutakaliman, kaunuhu kalam mutakalimun, kaunuhu mutakaliman. Okey, kita semak lagu tu lah. Okey. Ilmu, alimun, kaunuhu aliman. Okey. Seterusnya lah, sambung-sambung lah. Nak cerita kanak. Shadow. Tak ada je shadow ke tu? Shadow of pen. Pen. My hand. Okay. Tangan move pen, pen move bayang pen. Okay, bayang pen bergerak kerana pen, pen bergerak kerana my hand. Kita turun pula, kita cerita. Dan ni malas lah nak cerita buat dia, kita cerita buat kita, okay? Sekarang kita turun. Zas. Turun. Jangan lari tau, turun. Dia punya jalan cerita ni, kita buat ni. Okay, sekarang kita turun sampai bawah. Okay. Gerak siapa? Satu hari itu hang mimpi. Mata pejam, tidur. Okey, mimpi. Mimpi, tengah-tengah mulut. Okey, Z. Itu makna dia tidur. Mai kok mana aku nak zzz. Okey. Dalam mimpi tu, hang berpeluh. Peluh habis. Berpeluh. Belenja-lenja. Sebab dalam mimpi tu hang tengok ada harimau. Main kat hang. Harimau. Nak main tokak. Tokak pula. Nak main gigit. Harimau. Hang nampak harimau tu, awak tengok. Juling pula. Turun kat ni sikit. Nampak harimau. Hang tengok harimau main. Harimau main ligan hang. Hang naik atas pokok. Naik atas pokok. Dalam mimpi tu hang mengetak. Lepas tu satu kawan gerak. Din! Awak, ya Allah, terima kasih lah gerak aku. Awak pasal apa yang mengetak terus kan? Aku nampak harimau. Macam mana hang nampak mata hang pejam? Ni mata hang pejam. Siapa macam mana boleh tengok harimau? Dalam mimpi aku tengok harimau. Baik. So siapa pula yang melihat mimpi? Yang ni mata melihat harimau. Yang ni mata tidur, pejam.
Mata. Okey. So, siapa pula mata yang melihat mimpi? So, kalau dalam bahasa sifat 20 kita ambil basar, basirun, kaunuhu basiran. Tangan yang menggerakkan pen. Jangan lupa part tu. Kalau dia ni tak gerak, dia ni tak gerak. Kalau dia ni tak tengok, dia ni tak mungkin cerita dah. Yang ni pejam ya. Yang ni yang bayang pen, tak ada apa-apa. Kita turun lagi. Duk mai ni lah. Nak kena cucuk insulin, nak kena pergi makan. Bahtera lah. Okay, Bahtera. Bahtera ni tak boleh pusing kiri kanan kalau tak ada kemudi, radar. Kemudi ni yang memusingkan kapal tu kiri kanan disebabkan ada kemudi bawah ni. Bukan disebab kapal yang ayak laut. Bukan disebab angin. Okey. Kemudi ni dipusing oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Okey. Nabi Allah Nuh pusing kemudi ni kiri atau kanan. Okey. Kemudi ni lah akan pusing bahtera ni. Okey. Shadow ni tak bergerak. Bayang pen tak bergerak. Kalau tak ada pen bergerak. Okey, kemudi ni tak bergerak. Kalau pen ni dengan kemudi ni tak bergerak. Awak dia jadi kali hitam pula tuan tu. Okey, kemudi ni tak bergerak. Campur colour dah. Kemudi ni tak bergerak kalau tak ada Nabi Allah Musa pusing kemudi pusing bahtera. Okey, kita turun lagi. Tak ada apa, kita turun lagi. Sampai kita jumpa lagi. Okey. Mereka nak kata apa, mereka kata apa. Kan aku dah kata dah. Jangan belek ilmu melalui sudut yang lain. Metod ilmu tu jangan lari. Kalau fiqah. Ini cerita pasal ilmu nak mengenal. Cara kurai lagu kurai lah. Faham? Tak faham? Cikgu lah. Okey, sini penonton, audience, penonton. Sini pelakon, aktor, pelakon. Okey. Sini pengarah, director, pengarah. Dah awak jadi colour lain. Aduh. Okey. Pengarah. Arahkan pelakon. Habis kah? Penonton. Semua mesti satu. Tak bergerak, tangan tak menggerakkan pen tak menggerakkan bayang pen. Okey? Mengarah. Kalau dia tu kena membawa watak sedih, pelakon mesti berkesudahan menangis. Dia mengarah satu gambar, movie, jenaka, komedi. Pelakon dia mengarah. Antara pelakon dengan pengarah harus satu, tidak boleh bercerai. So yang ni akan mengikut ketawa. Kalau dia mengarah gamak seram, pelakon akan melakoni seperti mana yang diarahkan. Maka penonton hanya menurut, iaitu gementar, takut dan mula rasa creepy, terrified. Okey, so sekarang sebegitu juga Bahtera ni. Dia semua nerai ni tengok. Nerai ni adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tak ada apa. So kita nak tengok yang dikatakan begitulah juga
Masuk turun lagi. Tapi orang yang nampak tang ni dia senyum dah. Yang mana yang hidup, yang mana. Okey, dia nak turun banyak lagi sampai dapat jawapan ni. Sebelum tu kita kena cerita pasal awal-awal kejadian. Okay. Mula-mula aku kena tutup kerat pasal pen RM2 punya kedai. So saya dia kering. Susah tutak cucak dia tutup. Kita kena tahu mula-mula light ni LIGHT, cahaya. Cahayamu bagaikan. Okey. Cahaya ni one and only. Cahaya ni satu dan tersendiri, okey? Dia tak ada apa, dia satu dan tersendiri. Okey, dia bertanya, ada yang sebut Alastubirobbikum, yang dia kata qalu bala syai'in. Okey, sini cerita dia, mari kita cerita. Bila hang sendiri, hang duduk dalam bilik, pertama question, kedua apa ni? Answer. 3 actions. Pertama, soalan, apa aku nak buat hari ni? Makan. 2 jawapan. Soalan tadi bila hang duduk seorang-seorang, hang mesti tanya, kalau aku Tuhan, siapa hamba dia tanya lu, contohlah. Kalau hang tanya, aku nak buat apa hari ni, takkan lemari jawab, takkan sekbot jawab, takkan periuk jawab. Yang jawab adalah hang sendiri. Aku nak pergi memancing. Bila dapat jawapan memancing, barulah ada action. Selepas jawapan ni, hang pergi dalam store, pergi cari kasut bola, pergi cari raket badminton, pergi cari raket dah, bukan lagu tu. Hang pergi cari topi, hang pergi cari bekas-bekas, hang pergi kedai, pergi beli cacing atau pergi beli apa saja untuk hang buat umpan. Hang pergi ambil hang punya rod, hang punya pancing hang tu. Baru hang jalan ke tepi laut, bukan pergi tepi jalan cari orang tak gila. Nak. Kalau mengai dalam parit lain lah. Kalau mengai atas sungai lain. Kalau kata rumah hang tepi laut. Janganlah bergaduh. Ya Allah, makan elok. Sayang.